kenapakah puasa Syawal ini dia punya ganjarannya begitu hebat sekali ditawarkan? Kata para ulama, puasa Syawal ini ganjarannya hebat sebab godaannya lebih berat berbanding puasa Ramadan. Kita kalau puasa Ramadan, tak heran semua orang puasa. Tuan-tuan kita duduk Kuantan, pergi ke mana-mana pun orang puasa. Kita pergi ke Teluk Cempedak siang-siang hari begini, mana ada orang makan, minum? Tak ada. Berani makan, minum, pengat kuasa kulu kili berjalan. Kita pergi ke East Coast Mall, ke Mega Mall, ke mana ada orang makan aiskrim, mengengit? Tak ada. Jadi kalau kita mampu untuk berpuasa, tak pelik. Sebab semua orang sedang melakukan ritual yang sama, berpuasa. Tetapi ketika bulan Syawal, itu cabaran besar betul. Jangan ceritalah aiskrim, roti canai ni. Makanan juadah raya itu kan rare semua. Lemak, tupat, rendang. Oh, kuih muih, tak payah cerita. Orang kita pula jenis beraya bukan macam zaman dulu, 3 hari 4 hari selesai. Sebulan puasa, raya. Saudara, dalam apa juga amalan yang kita buat, kita mesti tetap meneruskan apa juga ibadah yang telah kita lakukan sepanjang Ramadan. Siapa-siapa yang buat amalan itu untuk Ramadan saja, maka ini amalannya itu tak berkualiti tinggi. Amalan yang berkualiti tinggi, dia ada continuity selepas daripada Ramadan. Sebab itu ada orang mengatakan, oh rindunya Ramadan lepas ni, dah nak raya, dah esok ya, bilalah pula jumpa Ramadan. Sekadar ungkapan mengatakan sayangnya dengan Ramadan, rindunya nak pisah dengan Ramadan, tidak ada ertinya kalau tidak diberikan bukti. Tuan-tuan sekalian, ubatilah rindu kepada Ramadan dengan menanam azam kita teruskan ibadat pada bulan seterusnya. Ini baru rindu yang sebenar. Kita kena akui Ramadan dah beransur meninggalkan kita. Dah nak raya dah pun. Maka amal soleh yang telah kita bina sepanjang Ramadan, jom kita teruskan lepas pada Ramadan. Adakah terhenti amalan seorang Muslim hanya kerana berakhirnya Ramadan? Never. Tidak mungkin. Impossible. Tidak mungkin habis Ramadan maka habislah amalan kita. Tidak. Amalan seorang Muslim tidak akan berhenti. Walau bertukar bulan, bertukar tahun. Walau siang jadi malam, malam jadi siang. Amalan kita hanya berhenti apabila meninggal dunia. Itu saja. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhan kamu sehingga datang kepada kamu yakin. Apakah yakin? Kata ulama tafsir, itulah kematian. Surah Al-Hijr ayat 99. Baik itu Allah berfirman menerusi lidah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dia nasihatkan kepada anaknya, ya bunayya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ibrahim berpesan pada anak-anaknya, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untuk kamu. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan memeluk agama Islam. Surah Al-Baqarah ayat 132. Maka bagi orang yang fokus dalam menjalankan ibadah, tidak ada kesedihan kerana dia tahu continuity tetap terjadi. Tuan-tuan, Nabi SAW sekali-kali tidak menjadikan amalan ibadat ini terputus kerana berakhirnya bulan-bulan tertentu. Tidak. Amal soleh yang lazim kita lakukan sepanjang Ramadan, puasa, qiyamul lail, sedekah, baca Quran, i'tikaf, lain-lain, adakah tidak boleh dilakukan lagi pada bulan-bulan selain pada Ramadan? Boleh. Ingat, kita bukannya Ramadaniyun. Kita bukannya kelompok geng Ramadan. Kata Ibn Hajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arif, jangan kamu anak tirikan bulan-bulan lain dengan bulan Ramadan. Jangan dia anak tirikan. Ketika Bishr ditanya tentang gelagat orang yang hanya bersungguh-sungguh ibadat di bulan Ramadan,
Apa respon daripada beliau? Bi'sal qaum an ya'rifuna Allah haqqan illa fi syahri Ramadan. Inna salihul ladzi yata'abbadu wa yajtahidu sanatu kulluha. Kata Abbad, seburuk-buruk manusia adalah orang yang hanya kenal Tuhannya di bulan Ramadan sahaja. Kerana sesungguhnya orang yang betul-betul soleh, mereka beribadat dan bersungguh-sungguh mentaati Allah sepanjang tahun. Apa amalan bulan Ramadan yang terhenti? Tak ada. Kita boleh teruskan lagi bulan lain. Apa contohnya? Banyak. Pertama, puasa. Tuan-tuan, puasa mana terhenti dengan Ramadan? Puasa tetap boleh diteruskan pada bulan-bulan lain, tetapi tidak ada namanya puasa Ramadan saja. Tapi ritual berpuasa itu wujud. Apa puasa-puasa yang kita boleh buat di bulan lain? Bahkan masuk saja Syawal, raya kedua, dah boleh diamalkan. Apakah puasanya? Puasa 6. Orang Melayu panggil puasa 6. Ataupun puasa Syawal. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim daripada Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, Nabi berpesan, "Man shama Ramadana thumma taba'ahu sittan min Syawalin kana qasiyami dahri." Siapa-siapa puasa bulan Ramadan, kemudian dia menyambung pula puasa itu dengan 6 hari pada bulan Syawal, maka dia seperti berpuasa setahun penuh atau sepanjang tahun. Hadis riwayat Muslim. Adakah tuan-tuan tidak terliur, belenja liur mendengar tawaran ini? Orang beriman, dia akan terliur mendengar ganjaran ini. Tapi ahli-ahli Ramadaniyun, the club of Ramadan punya geng, dia lantarlah. Aku puasa mujur katanya. Puasa mujur. Dia tak terliur lah. Sebab bagi dia nak melepaskan Ramadan ni pun, mujur balik masuk raya. Dia sebab bagi dia orang Ramadan saja. Justru itu majoriti ulama Syafi'iyah, Hanabilah dan juga beberapa ulama daripada Malikiyah dan juga Hanafiyah mengatakan bahawa puasa 6 hari pada bulan Syawal hukumnya sunat. Dan mereka berpegang dengan hadis daripada Abu Ayyub Al-Ansari yang kita bacakan tadi. Tetapi barang perlu diingat, walaupun sunat puasa pada bulan Syawal nanti, ini tuan-tuan pesan pada kenalan-kenalan kita. Ada juga orang, kata para ulama, yang diharamkan puasa Syawal. Ada. Haram puasa Syawal. Walaupun kita galak, tapi ada orang tertentu kita tak benarkan puasa Syawal. Siapakah mereka? Golongan yang meninggalkan puasa Ramadan tanpa uzur. Misalnya dia tak puasa Ramadan sebab malas. Sebab malas. Kalau dia tak puasa sebab syar'i, tak ada masalah, kita pun faham. Dia sakit, misalnya musafir yang ekstrim perjalanan, ataupun ibu hamil yang khawatir kandungan terjejak, menyusukan anak, kita faham, kita faham. Tapi ini tak ada sebab. Kenapa tak puasa? Lupa niat. Berdoa sangat, lupa niat je alasan dia. Kenapa tak puasa? Gastrik. Kalau gastrik betul tak apa. Ini gas tu ada terik tu yang banyak. Yang itu kita marah tu. Kalau dia sengaja meninggalkan Ramadan, puasa Ramadan tanpa uzur, maka haram baginya puasa Syawal. Kerana yang menjadi kewajipannya adalah segera qada puasa Ramadan dulu. Sebab dia sengaja. Itu kata Ibn Hajar Al-Haytami, nadbu hatta liman aftara Ramadan wa huwa kadzalika ila fi man ta'adda bi fitrih li'annahu yalzimuhu al-qada fawra. Disunatkan berpuasa Syawal walaupun bagi orang yang tidak puasa Ramadan. Namun dikecualikan bagi orang yang tidak puasa Ramadan kerana kesalahannya sendiri. Iaitu bukan kerana tidak ada uzur. Kerana wajib baginya qada puasa Ramadan dengan segera. Ini dalam kitab Tuhfatul Muhtaj. Jadi kalau kita tak puasa sepanjang Ramadan dan sehari dua kita tak puasa kerana uzur syar'i, nanti Syawal puasa 6, tak ada masalah. Dia yang masalah kalau orang tu tak puasa, tak ada sebab. Ini dia kena diutamakan, dia membayar hutang tu. Jadi perhatianlah, kita pesan pada saudara mara kita mana hak sengaja tak puasa itu. Saudara-saudari sekalian, apa keutamaan ataupun kelebihan puasa Syawal ini? Membiasakan berpuasa selepas bulan Ramadan adalah tanda ibadat puasa yang kita buat sepanjang Ramadan diterima oleh Allah. Itu indikator dia.
Kalau tuan-tuan sekarang puasa, penat, hampir sebulan kita puasa, kadang kita terfikir, Allah terima tak amalan aku ini? Baik. Kalau nak tahu amalan puasa ni diterima ataupun tidak, kata para ulama, min sawabil hasanati al-hasanatu ba'daha. Antara tanda kebaikan diterima adalah kita akan melahirkan kebaikan yang lain pula selepas itu. Contoh bulan Ramadan kita puasa sebulan. Masuk Syawal kita puasa lagi 6 hari. Ini tanda yang sebulan kita puasa memang Allah terima lah. Bersyukur. Ini kita tidak kata puasa 6 ni wajib. Dah. Kan ada pula kata, ustaz ni macam kata wajib je puasa. Dah. Keutamaan. Tanda ibadat diterima, dia memberanakkan ibadat yang lain. Macam orang balik Mekah lah. Apa tanda umrah yang kita buat di Mekah diterima Allah? Apa tanda haji yang kita buat di Mekah diterima Allah? Tandanya haji atau umrah tu memberanakkan kebaikan yang lain. Maknanya bila dia balik daripada Mekah, hebat penampilannya, ibadat. Itu tanda barakah. Tapi kalau dia masa di Mekah hari-hari pergi Masjidil Haram, balik ke Malaysia haram pergi masjid, macam mana nak ukur kebaikan dia? Tidak ada ukuran. Sama juga puasa, kita punya puasa diterima apabila kita dapat melaksanakan puasa yang lain pula selepas daripada itu. Puasa 6 hari pada bulan Syawal, sehari 2 ni kita boleh buat lah, memiliki banyak fadilat. Ni kita kongsikan, mudah-mudahan memancing gairah kepada muslimin muslimat untuk berpuasa. Pertama sekali, kita dapat pahala puasa setahun penuh. Ini memang kalau tak ambil rugilah, setahun puasa. Bukan senang, kita sebulan pun mujur. Ni setahun dapat free. Hadis daripada Sauban radhiyallahu anhu, siyamu syahri Ramadan bi 10 ashhurin wa siyamu 6 ayyamin ba'dahu bi syahrain. Fadzalika siyamu sunnah. Fadzalika siyamu sanah. Berpuasa Ramadan pahalanya seperti puasa 10 bulan. Dan berpuasa 6 selepas Syawal atau semasa Syawal, pahalanya seperti puasa 2 bulan. Maka jumlahnya menjadi setahun. Ini riwayat Imam As-Suyuti, hadis sahih dalam Al-Jami' As-Saghir. Para ahli hadis mensyarahkan bahawa setiap kebaikan bernilai 10 markah. Puasa Ramadan 30 kebaikan sehingga boleh jadi nilainya 300 markah. Puasa 6 hari bernilai 60 kebaikan. Dengan demikian berpuasa Ramadan campur dengan puasa 6 hari Syawal, 300 kebaikan tambah 60 kebaikan bersamaan 360 kebaikan. Mana dah 1 tahun. Sebab itu orang yang puasa pada bulan Ramadan, pada bulan Syawal, fadilat pertama, puasanya macam puasa setahun. Mesti mau buat. Mesti rebut ni, peluang ni rebut. Yang kedua ada hadis Nabi sebut, inna fil jannati ghurufan tura zuhuruha min butuniha wa butunuha min zuhuriha. Faqama a'rabiyun faqala liman hiya ya Rasulullah? Qal liman atabal kalam wa at'ama at-ta'am wa adama as-siyam wa shalla lillah bil-laili wan nasu niyam. Sesungguhnya dalam surga itu ada bilik-bilik yang di luarnya, yang luarnya boleh tengok dalam. Dia macam cermin berkilat. Dan bahagian dalam boleh nampak luar. Yang mana disediakan kepada orang-orang tertentu. Maka datang satu orang Arabi, orang kampung, tanya, liman hiya Rasulullah? Canggihnya bilik, siapa yang layak duduk situ ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, pertama, atabal kalam. Orang yang atabal kalam ni orang lembut percakapan, mana cakap molek-molek. Wa at'amat ta'am, suka beri orang makan. Wa adamas siyam, orang yang menyambung puasa. Apa makna menyambung puasa? Selepas Ramadan dia sambung pula dengan puasa 6 pada bulan Syawal. Kemudian untuk siapa lagi? Wa shalla lillahi bil-lail wan nasu niyam. Dan disediakan juga untuk orang yang rajin semayang malam ketika orang tidur. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Jadi nanti puan-puan, ibu-ibu, tuan-tuan, raya kedua ke atas boleh dah puasa. Nanti kalau dapat puasa molek-molek, insya-Allah banyak fadilat. Dapat pahala setahun dapat. Dan nanti dalam syurga dapat bilik spek dia lain. Dia punya spek dia tak sama dengan spek orang lain. Orang lain
spek surga tu ikut standard biasa saja. Design dia kita lain sikit. Okay, ada cermin-cermin cantik. Apa sebab ganjaran Syawal ni hebat? Ini ada juga ulama membincangkan. Kenapakah puasa Syawal ini dia punya ganjarannya begitu hebat sekali ditawarkan? Kata para ulama, puasa Syawal ini ganjarannya hebat sebab godaannya lebih berat berbanding puasa Ramadan. Kita kalau puasa Ramadan tak heran, semua orang puasa. Tuan-tuan kita duduk Kuantan, pergi ke mana-mana pun orang puasa. Kita pergi ke Teluk Cempedak siang-siang hari begini, mana ada orang makan, minum, tak ada. Berani makan, minum, pengat kuasa kulu kili berjalan. Kita pergi ke East Coast Mall, ke Mega Mall, ke mana ada orang makan aiskrim, mengingin, tak ada. Jadi kalau kita mampu untuk berpuasa, tak pelik. Sebab semua orang sedang melakukan ritual yang sama, berpuasa. Tetapi ketika bulan Syawal, itu cabaran besar betul. Jangan ceritalah aiskrim, roti canai ni. Makanan juadah raya itu kan rare semua. Lemak, tupat, rendang. Oh, kuih muih, tak payah cerita. Orang kita pula jenis beraya bukan macam zaman dulu 3 hari 4 hari selesai. Sebulan puasa raya. Zaman ni cerita tahun 2020 BC lah. BC ni before COVID. Dulu belum zaman COVID, sebulan kita punya rumah terbuka. Habis kawasan jiran buat open house, office pejabat, kementerian, jabatan macam-macam. Sebulan. Sebab itu kalau orang tu boleh puasa, tak ambil spring. Dalam keadaan makanan berlambak-lambak. Itu sebab pahalanya luar biasa. Itu puncanya. Ini kelebihan yang pertama dari segi ganjaran. Kelebihan yang kedua kata para ulama, puasa 6 ini dia boleh menampal dan menyempurnakan kekurangan dalam puasa Ramadan. Kita kena ngakulah bahawa kita puasa Ramadan tidaklah sempurna sangat. Sebagai manusia biasa, kita duduk pula sebuah negara yang berbilang kaum, berbilang bangsa, kita tak boleh nak kontrol pakaian orang. Jadi ada hari kita akan banyak rosak kita punya panca indera kita kerana melihat benda-benda begitu. Ialah bukan kehendak kita, dan mereka pun kita tak boleh nak maksa mereka nak syariah compliant sangat. Agama lain-lain. Jadi ada hari nampak betul, nampak peha, nampak macam-macam. Kerosakan adalah sikit sebanyak. Kita berdoa kepada Allah, janganlah kita dibebankan dengan benda yang bukan kehendak kita. Tapi don't worry. Ulama mengatakan bahawa puasa 6, dia boleh tampalkan mana bocor-bocor sikit-sikit ni. Dia boleh buat waterproofing lah, kurang lebih begitu. Mana ada bocor-bocor ini. Hadis daripada Tamim Ad-Dari, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamati salatuhu, fa in akmalaha kutibat lahu nafilatan. Amal perbuatan hamba yang pertama sekali dihisap pada hari kiamat adalah sembahyang. Jadi yang pertama kena cek audit sembahyang. Apabila yang bersangkutan telah melaksanakan solat dengan sempurna, maka dia dapat pahala. Fa illam yakun akmalaha, qala Allah Subhanahu lil malaikatihi unzuru hal tajiduna li 'abdi minat tatawwu. Tetapi kata Nabi, kalaulah ketika dibuat audit pada semayang itu didapati ada kekurangan, mungkin semayangnya itu tak khusyuk sangat. Tengah semayang rakaat pertama ingat lagu raya misalnya, dia tak boleh balik raya, ingat lagu raya. Ataupun ketika dia rukuk, dia ternampak kuku jemaah sebelah, dia mengata pula dalam hati. Kuku kaki macam boleh kayuh perahu, ada yang ngompat dalam hati. Misalnya, ni contoh. Jadi, ada beberapa kekurangan dalam solatnya itu. Jadi, apakah Allah Ta'ala akan perintahkan? Allah perintahkan kepada malaikat, unzuru hal tajiduna li'abdi minat tatawwu. Wahai malaikat, mu tolong tengok. Mamat ni ada tak buat sembahyang sunat yang banyak? Malaikat pergi cek lah. Fa'akmilu biha ma dayya'a min faridatihi thumma tu'khadul a'malu ala hasbi dhalika. Maka diambil semayang-semayang sunat ini, ditampalkan pada semayang fardu yang koyak-koyak tak enam bocor tadi, dan amalnya disempurnakan oleh perkara-perkara sunat itu. Jadi sama kaedahnya macam puasa 6. Puasa 6 ini
dia menampak puasa Ramadan kita, mana ada bocor-bocor sikit, dia tolong tampalkan. Waterproofing lah kita panggil. Itu yang kedua. Yang ketiga, kelebihan puasa 6 ini adalah menambahkan kedekatan kita kepada Tuhan, dan kita akan mendapat redha-Nya dan kasih sayang. Ini modal besar dalam kehidupan kita. Ada hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Hamba-Ku sentiasa mendekatkan dirinya kepadaku dengan mengerjakan ibadat sunat sehingga aku sendiri jadi cinta kepada mereka. Aku cinta kepada mereka. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Kalau aku sudah cinta kepada hamba-Ku, maka aku akan jadi telinga untuknya bagi mendengar bagi pihak dia. Aku menjadi matanya yang dipakai untuk dia melihat. Aku menjadi tangannya yang dia pakai untuk menyentuh. Dan aku menjadi kakinya yang dipakai untuk berjalan. Ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Apa erti hadis ini? Nak beritahu rapatnya Tuhan dengan kita hanya kerana kita melakukan amalan sunat. Dia amalan sunat ni tuan-tuan, kalau kita buat, Allah jadi dekat berbanding dengan amalan fardu. Sebab amalan fardu ini dia kewajipan, semua orang buat. Macam contoh kita di masjid negeri, sembahyang fardu ini biasa. Kalau sembahyang Jumaat lagilah 1,000 datang, 2,000 orang, 2,000 lebih datang. Sebab benda fardu. Tapi cuba qiyamul lail yang kita laksanakan tiap-tiap malam, the creamiest among the creamier saja datang. Tarawih adalah sebab dia budaya. Tapi kalau qiyamul lail itu sunat yang dituntut, itu payah orang nak datang. Sekali orang tu boleh datang, ini orang memang rapat betul lah. Allah akan dekat dengan dia. Sebab dia sanggup mengorbankan masanya, mengorbankan tidurnya, kepenatannya, tak cukup makan, tak cukup tidurnya, kerana nak mendekatkan diri kepada Allah. Dan Allah bukan sekadar dekat. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u fi bihi. Aku menjadi telinganya yang dia pakai ketika dia nak mendengar. Aku menjadi matanya yang dia pakai ketika dia nak melihat. Begitu dekatnya Tuhan dengan orang yang rajin buat amalan sunat. Itu yang ketiga. Yang keempat, fadilat puasa 6 ini adalah mempermudahkan kita melaksanakan ibadat wajib dan kita dapat melaksanakannya secara berterusan tanpa terputus. Kepada tuan-tuan puan-puan yang nak melaksanakan puasa 6 ini, tata caranya mudah saja. Niat seperti niat biasa. Cuma dari segi pelaksanaan niat puasa, menurut para ulama, mestilah dipisahkan antara niat qada dengan niat puasa 6. Niat tu mesti dipisahkan. Tidak boleh dilaksanakan secara bersama. Jangan dilaksanakan secara bersama. Mana contoh, saja aku puasa sunat Syawal hari esok dan puasa qada, tak boleh. Ambil puasa qada misalnya, dengan mudah-mudahan dianggap sebagai puasa sunat, itu cerita lain. Tapi dua sekali tak boleh. Sebab kalau boleh dua sekali niat, semayang alang-alang buat dua jugalah. Sali fardhu zuhri 4 rakaatin wa sali sunatan tahiyat masjid. Terus solat jenazah teruslah. Sali ala hadza ma'al mayit 4 takbirat. Alang kepala nak 3 2 in 1, 3 in 1, 4 in 1, kita pupuk belaka semayang. Adakah boleh diterima? Tak boleh. Jadi, konsentrate satu-satu saja. Adapun cara pelaksanaannya, ini ada perbezaan pendapat di kalangan para ulama mazhab. Kata mazhab Syafi'i, utamakan puasa 6 secara terus-menerus. Tidak ada gap. Ini pendapat dalam mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hanafi, menganjurkan puasa tu secara berpisah. 2 hari pada setiap minggu. Kalau mazhab Maliki, puasa 6 hari secara terus-menerus, puasa 6 hari secara terus-menerus. Mazhab Hambali tidak membezakan antara puasa 6 hari secara terus ataupun melaksanakan secara terpisah. Jadi kita faham gini,
Orang Islam diperbolehkan memilih berpuasa selama 6 hari berturut-turut ataupun kuncik-kuncik. Boleh. Tuan-tuan lusa raya kedua nak puasa, boleh. Tak puasa pun tak apa. Hari ketiga puasa 4 tak. Buat alternate pun okey. Nak direct pun okey. Sekarang ni kan bukan kita boleh beraya sangat pun rumah orang. Pergi rumah orang banyak peraturan sekarang ni. Tak boleh ramai dengan scan macam-macam. Ada gejala tak boleh pergi. Hamun. Jadi puasa je lah. Orang pun tak datang dalam rumah kita. Puasa je lah. Dulu ya kita susah nak puasa anak cucu balik. Ada setengah tok dengan toki. Raya kedua puasa lah. Melopor cucu. Tak merasa nak beraya dengan toki. Nari. Dia raya. Dia ada raya dia pula untuk puasa 6 itu. Ini dulu. Sekarang ni cucu tak balik dah. Mana boleh puasa-puasa lah. Boleh kita menunda puasa Syawal ini untuk nak meraihkan tetamu misalnya. Atau untuk ketika kita bertemu dengan saudara mara kaum kerabat yang lama tidak bertemu. Dan hanya dapat berjumpa hari raya saja. Makan sikit lah. Makan sikit, tak ada masalah. Baik, selesai. Ini puasa yang pertama, iaitu puasa Syawal.